Keprihatinan bersama di rantau Asia Tenggara ASEAN termasuk pengukuhan penggubalan Undang-Undang Parlimen ASEAN tentang kepentingan Rangka Kerja Pemulihan Komprehensif ASEAN atau ASEAN Comprehensive Recovery Framework SCRF antara yang disentuh semasa majlis kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara hari ini. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Laila Datuk Seri Setia Abang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Majlis kunjungan hormat juga diharap akan dapat mengukuhkan hubungan baik di antara ASEAN dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly AIPA. Yang berhormat Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara juga merupakan Presiden AIPA ke-42. Juga hadir semasa majlis kunjungan hormat di bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis ini, dan Ros Aminah binti Haji Ismail, pemangku jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes baharu COVID-19 dicatatkan hari ini di negara ini, manakala 3 kes aktif masih menjalani rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam syarah akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 174 dengan kes yang sembuh seramai 168 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 33 kes. 547 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,271 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 143 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020, 86,510 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. 5 buah keluarga yang kurang berkemampuan di Kampung Sungai Hancing petang tadi menerima sumbangan barangan asasi di majlis pembukaan rasmi The Learners Bar Enterprise. Acara berlangsung di kedai berkenaan di The Promenade Samakaya, Kampung Sungai Hancing. Penyampaian sumbangan disampaikan oleh Dayang Saidah binti Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. The Learners Bar Enterprise ditubuhkan sejak bulan November lalu oleh lepasan graduan-graduan universiti tempatan di negara ini. Ia antara lain bertujuan untuk menyokong usaha dalam mengurangkan kadar pengangguran di kalangan lepasan graduan di samping mengurangkan kebergantungan sepenuhnya kepada pihak kerajaan dalam mencari peluang pekerjaan. Elakkan dari menjadi mangsa jenayah siber. Perinciannya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Agama Islam menuntut umatnya mencari rezeki melalui jalan yang halal lagi baik bagi memenuhi tuntutan dan keperluan kehidupan sama ada untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungan. Terdapat banyak cara atau jalan yang boleh dilakukan dalam mencari rezeki, antaranya melalui berniaga. Dalam berniaga, antara cara utama yang perlu diamalkan ialah bersikap jujur dan amanah. Itu antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Bersikap Jujur dan Amanah dalam Berniaga. Para peniaga juga hendaklah sentiasa berhati-hati dan berwaspada dalam menjalankan perniagaan agar tidak terjerumus melakukan apa jua perbuatan yang menyalahi hukum syarak dan undang-undang negara seperti menjual barangan yang haram seperti arak, barang curian, barang seludup dan seumpamanya. Menjalankan perniagaan mereka dengan cara yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kerana hendak meraih keuntungan yang berlipat ganda, maka perkara yang salah pula dilakukan. Perlu diingat,
bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui setiap perbuatan hamba-hambanya, termasuk dalam urusan jual beli. Agama Islam mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam setiap urus niaga, muamalat ataupun urusan sesama manusia. Akan tetapi malangnya masih juga kedengaran terdapat segelintir orang di kalangan masyarakat kita yang tergamak memperdaya dan mengaburi mata pelanggan dengan pelbagai hilah dalam perniagaan semata-mata bagi mengawal keuntungan. Orang ramai diingatkan agar sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan taktik yang digunakan oleh penjenayah siber, terutama sekali apabila maklumat sulit atau maklumat peribadi diberikan. Di samping itu, orang ramai juga disaran untuk sentiasa meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan siber kerana ianya akan sentiasa berubah dari masa ke semasa. Peringatan tersebut dibuat oleh Pelatih Utama Cyber Security Brunei CSB semasa wawancara dalam rancangan Rampai Pagi tadi. Pengiran Muhammad Farid Zulhusni bin Pengiran Aziz juga mengongsikan antara jenis ancaman siber yang banyak dilaporkan kepada CSB iaitu judi siber, pengintipan, pornografi, skim cepat kaya, kecurian maklumat, penipuan dalam talian, menyalurkan maklumat-maklumat palsu dan kejuruteraan sosial. Tentang kejuruteraan sosial, Pengiran Muhammad Farid Zulhusni menjelaskan ianya bermaksud memanipulasi atau memperdaya seseorang untuk memberikan maklumat sulit atau peribadi yang mungkin digunakan untuk tujuan penipuan. Jenis-jenis kejuruteraan sosial, yang pertama sebelah kiri phishing, yang kedua vishing dan yang ketiga smishing. Ketiga-tiga mereka mempunyai niat atau tujuan yang sama di mana penjenayah cyber akan memanipulasi atau memperdaya seseorang untuk memberikan maklumat sulit atau peribadi kepada penjenayah cyber. Cuma yang membezakan di antara jenis-jenis berikut adalah bagaimana penjenayah cyber akan mendapatkan maklumat berikut. Yang pertama tadi, kaedah phishing akan digunakan bagi mangsa-mangsa yang menggunakan medium seperti email dan social media. Manakala kaedah phishing pula menggunakan video ataupun voice, di mana penjenayah cyber akan menghubungi melalui telefon bimbit ataupun landline, telefon rumah. Selanjutnya, penjenayah cyber akan menyamar dari sebuah organisasi yang dipercayai untuk mendapatkan akses ke maklumat-maklumat peribadi mangsa. Dan yang terakhir sekali adalah smishing. Selalunya penjenayah cyber akan menggunakan taktik SMS ataupun short message services untuk tujuan yang sama je tu, iaitu untuk menyamar, memanipulasi dan memperdaya seseorang untuk memberikan maklumat sulit ataupun peribadi kepada jenayah cyber. Pelbagai inisiatif dilaksanakan oleh Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia pada Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi keupayaan dan kemahiran belia bagi menjadikan mereka usahawan yang mandiri sekaligus dapat memilih keusahawanan sebagai salah satu karya pilihan. Antara inisiatif tersebut ialah Program Inkubasi Pusat Pembangunan Belia PPB Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang bertujuan bagi memberi peluang kepada golongan belia tempatan menggunakan kemahiran yang mereka pelajari. Laporannya bersama Siti Nurmaziah Jini untuk laporannya. Program Inkubasi PPB merupakan platform bagi usahawan PPB atau belia yang mahu ingin berkecimpung dalam bidang perniagaan. Ketika ini, 7 belia yang mengikuti program itu aktif menjalankan perniagaan di PPB dan di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Kemari Farm Enterprise, sebuah syarikat yang mengusahakan tanaman hidroponik, Estetika Corporation, syarikat cerita Fabriku Sendirian Berhad, 2 buah syarikat membuat baju dan jahitan pakaian, dan The Sage Polyfox Enterprise, sebuah syarikat yang mengendalikan perkhidmatan baik pulih badan kenderaan beroperasi di PPB. Manakala kedai gunting lelaki Barbeku, kedai jahit Gentleman Stage dan kedai jahit perusahaan Mazrani BKP dan rakan-rakan aktif menjalankan perniagaan di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Selepas setahun, alhamdulillah lah juga kami ada pelanggan kami sendiri yang selalu mau sayur kami setiap minggu. Masa ni pun kami sudah planning lah untuk expansion yang selepas ini lagi. Bukan saja kami akan fokus arah hidroponik sama sayur, kami akan cuba insyaAllah cuba teknik lain lagi lah macam irigasi. Yang penting mahu mencuba, berani mencuba.
Alhamdulillah pendapatan kami pada masa ini lebih 40,000 lah, RM40,000 Brunei, and then kami punya production sudah melebihi 20,000 lebih pieces lah. So masa ni due to COVID-19 kami fokus more on local production, so ada hasilnya juga lah. Kami semua berasal dari latar belakang yang berbeza. Pada awalnya kami struggle lah awal-awal pasal tak ada kemahiran, tidak pernah memegang mesin menjahit. Selama kami 6 bulan belajar, dalam masa pun belajar ataupun berbisnes, kami dapat buatlah. Kami ada perancangan untuk membesarkan syarikat ini. Bukan di sini saja, kalau boleh kami ada tempat sendiri. Selain menyediakan tempat dan memberikan kursus secara percuma, PPB juga menyediakan kemudahan lain seperti pemberian geran kepada pengusaha muda bagi meringankan beban untuk memulakan perusahaan. Usahawan-usahawan muda ini bukan sahaja dilatih dan diberi bimbingan, malah terus dipantau sehingga mereka berhasil untuk mandiri dan mencipta nama. Kami diberi grant dari pusat, dari KKBS yang bernilai 2,000 lah dari KKBS grant. Lepas itu kami membuat baju sekolah masa tu dari Anda Japim lah tu. Lepas itu kami pusing balik lah modal itu, kami pusing balik sampai inilah kami membuat baju sekolah Anda Yayasan. Kami macam mau jual kedai jahit kami itu menjadi contoh para belia-belia lah, supaya minat dalam menjahit itu boleh dijadikan keraja bah. Untuk membuka kedai ini kami akan bagi grant sebanyak 2,000 untuk mengkomplitkan barang-barang kami di sini lah, seperti ada kerusi dan ada barang lain-lain lah. Kemahiran kami diajar di Pusat Pembangunan Belia, di mana kami berlatih selama 3 bulan. Sambutan dari publik itu memang alhamdulillah lah. Merasa bangga melihat anak Brunei berani mencubur dalam bidang-bidang macam ni. Sambutan pun ada macam ramai alhamdulillah yang membuat suit. So walaupun kira apa namanya ni masih kirakan bisnes ini masih baby lah tu tapi alhamdulillah lah masih dapat dapat sambutan yang banyak lah untuk mengembangkan lagi bisnes ini lah. Allah dengan grant tersebut akan dapat mengembangkan lagi bisnes-bisnes dan membantu belia-belia kita ni untuk berdikari. Sejak tahun 2019, hampir RM50,000 diberikan kepada 31 orang penerima geran terdiri daripada 18 buah syarikat. Peluang dan sokongan seumpamanya membuktikan komitmen kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam memberikan platform kepada para belia untuk bergiat aktif dalam bidang keusahawanan yang mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Laporan Siti Normazia Jini untuk Berita RTB. Sementara itu, 2 usahawan belia lepasan Pusat Pembangunan Belia PPB yang baru menerima bantuan kewangan geran mikro daripada Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada bulan Disember tahun lalu menyifatkan penganugerahan geran tersebut sebagai pembakar semangat untuk bergiat aktif dalam bidang keusahawanan. Penganugerahan grant tersebut adalah selaras dengan matlamat Pelan Strategik Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan 2020 hingga 2024 bagi memperkasa golongan belia yang dikenal pasti untuk lebih mendiri dan mampu menjana sumber kewangan sendiri. Awang Muhammad Rabi Nur Halfizan bin Rozama dan Awang Muhammad Hadi Fakrullah bin Surdini yang mempelopori syarikat Siege Polyfox Enterprise mengendalikan perkhidmatan mengecat dan baik pulih badan kenderaan dan perkhidmatan mencuci kereta menerima geran mikro sebanyak RM1,600 bulan lalu bagi membantu mengembangkan perniagaan mereka. Saya amat berterima kasih kepada kerajaan kerana menyediakan bengkel tempat kami untuk menjalankan bisnes tanpa pembayaran sewa. Baru-baru ini kami dianugerahkan daripada kerajaan iaitu grant. Grant tersebut mendorong kami untuk berusaha lebih gigih.
Program inkubasi PBB berjaya menghasilkan anak-anak tempatan untuk berkecimpung dalam bidang perniagaan sekaligus mampu mengembangkan dan bersaing bersama syarikat lain yang ada di pasaran. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui PPB dengan rakan-rakan strategik daripada pihak industri yang berkenaan akan sentiasa memberikan komitmen jangka panjang khususnya dalam memberikan latihan kemahiran, sokongan dan bantuan. Ia adalah untuk membangunkan belia tempatan menjadi sebuah unit yang berdikari dalam masyarakat yang akan membantu mengukuhkan ekonomi tempatan dan mengurangkan kadar pengangguran di negara ini. Sempena Majlis Ilmu 2020, Jawatan Kuasa Kerja Acara Sampingan Majlis Ilmu 2020 akan mengadakan sesi forum esok Sabtu 16 Januari 2021 di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Forum seumpamanya antara lain bertujuan bagi memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan untuk menjaga kesihatan, terutamanya penjagaan jantung dari aspek perubatan dan kerohanian. Dengan tajuk Jantung Hatiku, forum akan disampaikan oleh 2 orang ahli panel. Orang ramai adalah dialulukan untuk hadir ke forum tersebut dan ia juga akan disiarkan secara langsung melalui Instagram mi.brunei2020. Selain forum, pameran berkaitan dengan kesihatan juga akan diadakan di berkenaan bermula pukul 9 pagi sehingga 4.30 petang. Forum dan pameran seumpamanya juga akan diadakan di masjid-masjid, dewan-dewan kemasyarakatan dan kompleks membeli belah di keempat-empat daerah sehingga bulan Februari depan. Forum dan pameran diungkayahkan bersama oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Agama, Universiti Islam Sultan Syarif Ali dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seribu Gawan di bawah Jawatan Kuasa Kerja Acara Sampingan bagi sambutan Majlis Ilmu 2020. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.majlisilmu.gov.bn atau media sosial rasmi Majlis Ilmu 2020 iaitu Instagram mi.brunei2020 dan Facebook Majlis Ilmu 2020. Sebahagian jalan di Jalan Merangking khususnya di kawasan Kampung Buau menuju ke Sukang ditutup sementara berikutan kejadian tanah susur di beberapa kawasan di sepanjang jalan tersebut. Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan dalam serang akhbarnya memaklumkan perkara tersebut dan sebagai tindakan segera, permukaan jalan raya dan tanah susur tersebut ditutup dengan kanvas bagi mengelakkan ia menjadi lebih teruk. Sehubungan itu, pihak JKR menasihatkan para pengguna jalan raya untuk sentiasa berhati-hati ketika melalui Jalan Merangking, terutama pada waktu malam dan waktu hujan serta mematuhi papan tanda amaran jalan raya. Kenderaan-kenderaan berat seperti lori pembalak dinasihatkan untuk tidak menggunakan kawasan jalan raya berkenaan. Sebarang aduan atau maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi pihak JKR melalui talian Darussalam 123.